Mari kita berdoa. 我们同心低头祷告。 Sekali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. 主啊，我再次向你献上感恩。 Kalau pagi hari ini kami boleh kembali datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. 他说：“今天上午我们能再度来到你殿中，一同来敬拜您。 Kami tahu ini semata-mata adalah anugerah-Mu 我们都 bagi 知道， setiap 这是 kami. 都你赐给我们的恩典。 Karena itu Tuhan kami rindu di tengah-tengah ibadah kami boleh mengalami perjumpaan dengan 为 Tuhan. 什么开场科目在我们的敬拜中，我们能够与主相见？ Secara khusus ketika kami akan membuka, membaca, dan merenungkan firman-Mu. 特别是我们要翻开圣经，一同读你的话语。 Tuhan tolonglah kami supaya kami boleh mengerti, memahami 求 kebenaran-Mu. 主助我们，让我们读了之后能够理解你的真理。 Dan hidup kami dituntun, dikuatkan oleh Tuhan. 我们的生命有主的引导，有主您自己坚固， Untuk kami dapat tetap hidup setia dan taat kepada-Mu. 好让我能够忠心忠于你。 Karena itu kami mohon ya Tuhan, sertailah kami dalam pemberitaan firman-Mu. 恳求主在这段时间，你与我们同在， Urapi kedua hamba-Mu di depan dengan kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, 与圣你的全灵、全能力来高摩的两位仆人， supaya dalam segala kelemahan dan kekurangannya Tuhan pakai untuk menjadi Allah Tuhan. 求主使用他们的软弱，成为主使用的器皿。 Dan untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan juga urapi supaya boleh memberikan hati kepada firman-Mu. 同时也求主也高摩的在座的弟兄姊妹们，让他们能够专心听你的话语。 Dan Kau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi. 求主各自向我说话。 Terima kasih Tuhan. 感谢我主， Demi nama Tuhan Yesus 奉 yang 我主 berdoa. 耶稣宝贵的名， Amin. 我祷告，阿门。 Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 亲爱的弟兄姊妹们，早上好，平安。 Senang sekali hari ini kita boleh beribadah kembali 我们 bersama-sama. 非常的开心，今天上午能够再次与在座弟兄姊妹相见。 Bapak Ibu firman Tuhan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-9. 今天我一同分享默想的神话，也是取自于以赛亚书。 Saya ingin mengajak kita membaca ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. 以赛亚书9章，在中文的是在第6和第7节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia dan Pak Leo akan membacakan di dalam bahasa 首 Mandarin. 先，牧师用印尼语阅读，稍后我们用普通话汉语来诵读。 Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengukuhkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. 第6节，因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙施世、全能的神、永在的父、和平的君。他的政权与平安必加重无穷。他必在大卫的宝座上治理他的国，以公平公义使国坚定稳固，从今直到永远。万军之耶和华的热心必成就之事。 Saudara, pada tahun 1952, 那么，在1952年时候， ada seorang perenang yang bernama Florence Chadwick. 有位游泳健儿叫 Florence Chadwick， Dia adalah wanita pertama yang berhasil berenang menyeberangi Selat Inggris 2 arah. 她是世界上第一位女游泳健儿，她能够游过英国的海峡，吉利海峡。 Pada tahun 1952 itu dia mencoba untuk berenang menyeberangi lautan dari Pulau Catalina ke pantai California. Jaraknya kira-kira 42 km. 那为了说她竭力要从一个岛到弗里达的海滩，那么长达50多公里。 Sudah setelah berjuang selama kurang lebih 15 jam dalam berenang menyeberangi laut itu, 那么长达15多个小时的游泳， angin dingin dan kabut badai mulai turun melingkupi Florence. 大雾冷空气开始笼罩之下， Ibunya dan pelatihnya ada di perahu di sampingnya mengiringi arah berenangnya. 她的母亲和她的教练在一艘小船跟随着她， Dan terus mendorong Lauren untuk terus berjuang bisa mencapai pantai. 他们不断的鼓励这个 Florence 能够极力再一次努力游到对岸。 Tapi rasa lelah, kedinginan, dan kabut di sekitarnya membuat Lauren menjadi putus asa. 那么因此她的筋疲力尽，还有大雾的
大雾、冷空气让他已经好像失 Karena dia 望了， merasa tidak bisa cepat sampai kepada tujuannya. 他仿佛感觉没办法能够游到对岸去， Akhirnya dia memutuskan untuk menyerah dan minta diangkat ke perahu. 最终他决定了放弃，让他们把他拉到船上去了。 Dia merasa sia-sia dan dia merasa sulit sekali untuk bisa mencapai kepada tujuannya. 他觉得这样是都突然的，他没办法能够游泳，就是达到其终点。 Akhirnya ketika dia sudah ditarik ke perahu, 他被拉到船上去之后， dia baru melihat ternyata pantai itu sudah dekat, hanya kurang dari 1 kilometer, mungkin hanya berpuluh-puluh meter saja. 他看到海岸离他的距离已经很近了，也许不到1公里之远了。 Sehingga kemudian Kedwick itu berkata, 那么伯兰才会就说到， semua yang saya lihat adalah kabut saja. 我当时所看到的是我的四周都是大雾。 Saya pikir kalau saya bisa melihat pantai itu 他如果能看到那个对岸的话， sudah dekat begitu, maka saya seharusnya bisa berhasil 看 mencapainya. 到对岸的话，我理所应该能够游到对岸去。 Tetapi karena dia tidak bisa melihat pantai itu, maka dia menyerah. 因为他没法看到对岸，所以他就这样的放弃了。 So, hal ini bicara tentang satu pengharapan yang pasti. 这个就是谈到阐明关乎一个非常确定的盼望。 So, penderitaan yang paling mengerikan di dalam kehidupan kita 那么在人生中极大的痛苦是， ialah ketika kita mengalami sebuah penderitaan 当我们遭受到一个痛苦的时候， yang berat 非常极难的痛苦， dan 极大的痛 kita 苦。 tidak tahu kapan penderitaan itu akan 还有， selesai. 我们不知道这个痛苦即将何时结束， Kita tidak tahu apakah penderitaan itu satu hari akan 我 berakhir. 们不知道痛苦是在某一天都能结束告终。 Saudara, bagian kitab Yesaya yang ditulis Yesaya yang baru saja kita baca 我们刚刚读的一处经文，以赛亚书9章 adalah 6到7节 sebuah nubuatan yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesaya pada bangsa Yehuda. 这是当时的以赛先知对犹太人民所的一种预言，非常至关重要的预言。 Di tengah-tengah waktu pergumulan yang begitu berat yang sedang mereka alami, 当时犹太人他们在经历这个非常艰难的一个挣扎， sebuah nubuat tentang pengharapan di tengah-tengah pergumulan yang seolah tak akan ada habisnya. 那么在一个好像防护毫无言无尽的这个艰难之后，那么有一个预言临到他们身上。 Saudara, untuk bisa memahami cerita nubuat ini, maka ada baiknya kalau kita melihat konteks di mana Yesaya menyampaikan nubuat ini. 当我们知道这个预言的时候，我们必须看这个以赛亚先知的预言其背景。 Bagaimana kondisi Israel, kondisi Yehuda pada waktu nubuat ini disampaikan. 当这个预言临到犹太民的时候，当时犹太民所经历的挣扎和艰难。 Saudara, Nabi Yesaya menyampaikan nubuat di ayat ini adalah ketika zaman Raja Ahaz memerintah di Yehuda. 那么以赛亚先知这个预言的时候，是当时是犹太民有阿哈国王在统治他们的时候。 Saudara, pada waktu itu di Israel ada kehancuran secara spiritual. 当时犹太民就是可以说是他们的属灵方面是可以说完全崩毁。 Karena Israel dipimpin oleh Ahaz, seorang raja yang jahat, seorang raja yang melawan kepada Tuhan. 因为当时他们是有一个被你抵挡耶和华上帝的君王统治之下。 Ahaz adalah raja yang menyembah kepada Baal, bahkan menyembah kepada dewa-dewa orang Asyur. 他是敬拜这些。 他们的政治是在非常的动荡的。 Yehuda sedang dalam tekanan serangan dari Israel yang berkoalisi dengan Aram. 犹太人当时的面临的是以色列跟一些国家的联盟要攻打他们。 Yehuda di dalam ancaman serangan dari bangsa Edom dan bangsa Filistin. 那么当时他们也面临就是有亚东人还有非利士人的攻击。
Mereka ada di dalam suasana ketakutan dan kengerian karena orang-orang yang akan menghancurkan Yehuda. 他们处在一个极恐惧、极惧怕的处境之下，因为这些外邦族要把他们击毁。 Pada waktu itu Yehuda juga ada pada posisi di mana rajanya salah mengambil keputusan. 当时犹太民族也是在一个错误的，就是说他们的治国军有一个错误的决策，导致这样。 Yesaya mengingatkan Ahaz untuk kembali kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. 以赛先知再次告知当时的犹太民，他们必须归于耶和华上帝，必须仰望依靠耶和华上帝。 Tapi sebaliknya Ahaz justru lari kepada Raja Asyur untuk meminta perlindungan. 然后当时的亚哈王却逃走去找亚述王，去求他的援助。 Dan 依附 akibatnya Yehuda ada di bawah kuasa Asyur dan ditekan oleh Asyur. 导致当时犹太人就是在亚述王的统治之下的压迫之下。 Dan akhirnya kalau kita membaca di pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 dan 22, di sanalah kondisi keterpurukan yang makin parah bagi Yehuda. 当时若是我们看到以赛亚书8章21节，就看到当时犹太民处在一个非常极艰难的处境之下。 Dikatakan di sana orang akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan ketika lapar mereka akan gusar dan mengutuk rajanya dan Allahnya. Orang akan menengadah ke langit dan melihat ke bumi. Ternyata hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit dan mereka akan dibuang ke dalam kegelapan. 在21到22节，他们比经过之地受艰难、受饥饿的时候，心中焦躁，咒骂自己的君王和自己的神。 阳光上天，覆察下地，不料尽是艰难、黑暗和幽暗的痛苦。他们被赶入乌黑的黑暗中去。 Sudah intinya pada saat itu Yehuda di dalam keterpurukan yang sangat dalam. 其中心点就是当时的他们是处在一种非常艰难、黑暗的处境。 Yang ada pada mereka hanya penderitaan. 在他们当中就是有患难、痛苦临到他 Yang 们 ada 身 pada 上。 mereka hanya kesulitan, hanya kebingungan, hanya ketakutan. 在他们当中就有极大的艰难、困惑，不知该如何。 Saudara, saya rasa apa yang terjadi di Yehuda ini mungkin juga kadang-kadang bisa terjadi di dalam kehidupan kita ini. 我想当时犹太人所经历的事，可能在我们的生命中、生命旅程中也有 Sebagai 这样。 orang-orang yang hidup di dunia yang berdosa, kadang-kadang kita juga diperhadapkan pada masalah yang begitu berat. 在我们人生中有不少时候，我们也被面对极大的问题。 Saudara, kan tetapi bersyukur di tengah-tengah kondisi yang seperti inilah, perikop ini di sini dikatakan Yesaya menyampaikan satu nubuatan kepada Yehuda. 感谢是在这种恶劣的处境之下，但是我们从这节经文以赛亚先知有一个预言临到犹太民的身上。 Sebuah nubuatan yang memberikan satu pengharapan. 这个预言是充满着盼望的。 Pengharapan akan kelepasan. 那么这个盼望是带着释放的盼望， Kelepasan dari kengerian dan dari kesuraman hidup. 是从一切艰难幽暗中得着释放的盼望。 Hal itu dituliskan oleh Yesaya dari ayat yang ke-23 dari pasal 8 sampai ayat yang sampai pasal 9 ayat yang ke-4. 就说以赛亚书从8章23节一直到第9章第4节5节， Yesaya memberikan sebuah janji pengharapan 以赛亚先 untuk 知 kelepasan 的 itu. 预言有一个充满带有应许的释放的应许。 Di ayat yang ke-23 dikatakan, namun tidak akan ada lagi kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, di kemudian hari ia akan memegahkan jalur ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa 但那 lain. 受过痛苦的必不再见幽暗。从前神使西布伦和拿弗地利的被藐视，末后只切使这沿海的路，约旦河外外邦人叫利利的得着荣耀。 Nabi Yesaya menawarkan sebuah nubuat tentang pengharapan. 当时的以赛亚是带着一种应许的预言给犹太 Pengharapan 民， akan hidup yang cerah yang akan menggantikan hidup dalam kegelapan, kelelaman, dan ketidakpastian. 这个带有应许，就是从过去的黑暗的生命，将有光明的生命取代。 Pengharapan akan sukacita untuk menggantikan kegentaran mereka. 恐惧取代而之是喜乐。 Pengharapan akan kelepasan dan kelegaan dari kuk beban yang
menekan mereka di dalam penderitaan. 那么肩负着重担的恶压着他们，将以释放、安息取而代之。 Dan pengharapan akan damai sejahtera ganti peperangan. 那么以平安、和平取代于战争。 Saudara, dan di ayat yang ayat yang kelima dari pasal yang ke-9 ini 刚9章第6节的 merupakan kunci dari janji nubuat pengharapan Yesaya. 是以赛亚所许下的预言，以赛亚的预言中的一个核心点。 Pengharapan itu berasal dari seorang anak 那么这个盼望是来自一个意志，有意志。 yang dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, tampuk pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. 因有一婴孩为我们而生，有一子赐给我们，政权必担在他的肩头上。他名称为奇妙之事、全能的神、永在的父、和平的君。 Saudara, pengharapan itu ada di dalam diri seorang anak yang dijanjikan kepada Yehuda. 这个当时的盼望是在一个人子的身上。 Dan sebenarnya janji nubuatan ini sudah diawali oleh Yesaya pada pasal yang ke-7. 然后在这个预言以及在第7节 Di ayat yang ke-14 dikatakan, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya perempuan muda itu mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, serta menamainya Immanuel. 那当时神的意思说，当时有一个爱子，神赐给的爱子，并称为了以马内利。 Dan selanjutnya di pasal yang ke-9 ayat ke-5 ini Yesaya memperjelas identitas dari anak yang akan lahir itu. 然后在第5节的6节，以赛亚先知再次更深一层的解释。 Dan identitas ini memberikan satu kepastian akan pengharapan bagi Yehuda. 这个爱子的身份再次给当时犹太人一个充满应许的盼望的有应许的盼望。 Penjelasan identitas ini menjawab segala keterpurukan dan penderitaan Yehuda pada waktu itu. 对当时的犹太人所遭受的、经历的痛苦的一个答案。 Dan kita tahu nubuat ini disampaikan kira-kira 740 tahun sebelum kelahiran Kristus. 我想知道这个预言，以赛亚的预言是在耶稣生前的740多年前。 Dan saat ini kita bisa melihat bahwa nubuatan itu telah digenapi di dalam diri Tuhan Yesus sendiri. 现在我们看到以赛亚的预言也在由耶稣基督应验了。 Kalau kita membaca kitab Injil, 老师们读圣经的话， mulai dari Injil Matius kita melihat bagaimana di pasal 1 Matius mengaitkan kelahiran Yesus dengan janji di Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. 我们看到马太福音在1章看到当时耶稣基督的诞生与以赛亚预言的相关关系。 Kalau kita membaca di Injil Lukas pasal yang ke-4, 那我是看从路加福音， kita melihat bagaimana Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa janji nubuat Yesaya 61 tentang penyelamat itu digenapi di dalam dirinya. 那么耶稣本身说到以赛亚的预言，所以有一个拯救已经由耶稣基督本身应验了。 Kalau kita mempelajari kitab Injil sepanjang perjalanan Yesus, kita bisa melihat begitu banyak perbuatan-perbuatan yang dia lakukan, yang membuktikan bahwa dia adalah penggenapan dari apa yang dijanjikan oleh nubuat Yesaya. 然后我们看长圣经关乎耶稣的事迹，我们看到他所行的、所做的，就已经一一了应验了以赛亚先知的预言。 Oleh karena itu, sudah setiap janji yang Yesaya berikan merupakan satu pengharapan yang digenapi di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. 为此，以赛亚先知所的预言的一切的应许，都由我们的主耶稣基督一一的得应验。 Dan di dalam nubuat ini dikatakan anak itu akan lahir dan tampuk pemerintahan ada di atas bahunya. 在这预言中有说到一位神的一个爱子为我们生，那么他的政权必担在他的肩头上。 Artinya di dalam diri anak itu, di dalam diri Tuhan Yesus ada satu otoritas pemerintahan yang diberikan untuk memerintah dunia dan memerintah 这 kehidupan 意味 kita. 着爱子这主耶稣身上有一个政权权柄去统治天下。 Tapi bukan hanya otoritas memerintah yang ada dalam dirinya. 不仅是他本身有一个权柄、权力去统治世界。 Ayat ini menyebutkan identitas dari Yesus sumber pengharapan itu. 那么这一节经文也是耶稣这个耶稣代表了释放。
Yang pertama dikatakan di sana penasehat ajaib. 首先谈到是奇妙的施事， Jadi kondisi Israel pada waktu itu dalam kondisi yang penuh dengan misteri. 因为当时的以色列是充满一个非常神秘的， Mereka tidak dapat memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam kehidupan mereka yang kacau balau dan penuh penderitaan itu. 以色列人当时没办法理解他们为什么处在一种非常政治动荡、一切七零八乱的天下。 Mereka memerlukan seorang penasehat untuk memahami kehidupan itu dan membawa mereka keluar dari 他们需 permasalahan 要 itu. 一个知识能够理解他们的生活，并且把他们带出这种困境。 Dan Yesus diberikan untuk menjadi penasehat ajaib bagi mereka. 那耶稣为他们赐下，成为他们犹太民、以色列民的奇妙知识。 Demikian pula di dalam kehidupan kita hari-hari ini. 然后在今天我们的生活中， Kita banyak misteri di dalam kehidupan yang kita tidak mengerti. 我们在生活中也充满了许多的神秘方面的我们没法理解的事。 Apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita, kita banyak tidak mengerti. 在我们人生中所发生的事，有好多我们是无法理解的。 Apalagi apa yang akan terjadi ke depan di dalam kehidupan kita, kita juga banyak yang tidak mengerti. 何况是在人生我们的未来即将发生的事，我们更多方面是没法理解的。 Tetapi pada kenyataannya kita sekarang dituntut untuk membuat keputusan demi keputusan di dalam menjalani kehidupan 然后 kita 在我们 ini. 的生活中，我们现在需要做一些决策和决定。 Bagaimana kita bisa membuat keputusan dengan benar kalau kita mau lakukannya di tengah-tengah begitu banyak ketidakmengertian 然 kita. 后，在处在一种非常的无知的状态中，我们如何能够下一个决定或者正确的决定和决策呢？ Disitulah Yesus hadir untuk menjadi penasehat ajaib bagi 然后 kita. 在这个时候，就是耶稣的临在，成为我们生命中的奇妙的知识。 Tapi seringkali sudah di tengah-tengah kebingungan, di tengah-tengah pergumulan kita justru tidak lari kepada Yesus, tapi kita lari kepada manusia. 当然，不少时候在我们的困惑中，在犹豫中，在我们的惊慌中，我们不是去寻找耶稣，我们去寻找别的。 Bahkan pada zaman Ahas dikatakan mereka justru diarahkan lari kepada arwah-arwah. 那么在阿哈时代，他们说到，他们不是寻找耶和华上帝，他们去寻找其他的邪灵。 Mereka seharusnya datang kepada Tuhan, tapi sebaliknya mereka tidak datang kepada Tuhan, tapi kepada yang lain. 他们理所应该是寻找耶和华上帝，他们去找别的偶像。 Saudara, Yesus adalah penasehat ajaib. 弟兄姊妹，耶稣是我们的奇妙知识。 Sebagai penasehat ajaib, dia adalah penasehat yang penuh dengan hikmat Allah. 奇妙知识，作为奇妙知识，他是一个满有智慧的上帝。 Hikmatnya mengatasi segala hikmat manusia. 他的智慧是超过人的理性、人的逻辑。 Oleh karena itu di 1 Korintus 2 ayat 16 Paulus mengatakan siapa yang bisa memberikan nasihat kepada dia. 那么，克林多书上说到记载，是谁能够给他一些规劝或者劝告？ Dia tidak perlu nasihat orang lain, tapi justru sebaliknya manusia harus berusaha untuk memiliki pikiran Kristus. 耶稣不需要别的规劝和劝告，然而是我们人却需要耶稣的劝告、教训。 Saudara, sepanjang catatan Injil kita bisa melihat bagaimana Yesus begitu menjadi penasihat ajaib bagi banyak orang. 那么在圣经的记载中，耶稣如何成为众人的知识？ Nikodemus ketika dia dalam kebingungan untuk mencari jalan keselamatan, dia datang kepada Yesus untuk meminta nasihat Yesus. 然而在困惑着寻找救赎恩典的时候，救的时候，他却来到我们当中。 Perempuan Samaria di tengah-tengah kegagalan hidup keluarganya, dia bertemu dengan Yesus dan dia mendapatkan nasihat dari Yesus. 撒玛利亚妇人在她家庭破烂不堪的时候，她在困惑中却来到耶稣跟前寻找耶稣。 Sakius pemungut cukai yang kehilangan arah hidupnya, dia berjumpa dengan Yesus dan dia mendapatkan nasihat Yesus yang mengubah hidupnya. 这就是在他的一些生活中实际方向，他就来到神的跟前寻找生命的方向。 Saudara, Tuhan Yesus adalah penasehat ajaib 主耶稣是我们的奇妙的知识， yang menuntun manusia untuk kembali kepada Allah. 带领我们归回我们的神。 Dia penasihat ajaib yang menuntun manusia kepada kebenaran yang sejati. 带领我们人走向真正的真理。 Dia adalah penasehat ajaib yang memberikan arah dan tuntunan yang benar kepada umatnya di dalam kebingungan 他 menghadapi 是奇妙 pergumulan 之 hidup. 事，在我们所信靠他人在迟疑中、困惑中，他会引导我们走向正确的方向。 Dia penasehat ajaib yang memberikan kekuatan bagi umatnya yang sedang mengalami 他 kelemahan. 同时也是奇妙之事，对他的信靠他的人在软弱、疲弱的时候，他会给我们力量。
Dia adalah penasihat ajaib yang menghiburkan umatnya ketika mereka di dalam beban yang berat. 他同时也是奇妙的指示，当我们在信靠的人在痛苦的时候，他会赐给我们安慰。 Karena itu Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku kamu yang lelah dan berbeban berat. 为是重担劳碌的人来到我身边，我会给你们得安息。 Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 凡劳苦重担的人，我会给你的安息。 Yesus adalah penasehat ajaib Yesus yang adalah memberikan syurga ketenangan saat kita ada di dalam 我 ketakutan. 们在惧怕中，他会赐给我们安静的心。 Jadi adalah penasihat ajaib yang penuh dengan hikmat 它 Allah. 是充满神具有的智慧的奇妙启示。 Kita yang seharusnya terus mau berusaha untuk datang mencari dia, mendapatkan nasihat dari 我 dia. 们理所应该百般竭力的去寻找他，得找他的劝告和教训。 Yaitu melalui kehidupan doa dan pergumulan kita dengan firman Tuhan. 唯有通过我们的挣扎、祷告和学习神的话语。 Tapi sudah ironisnya kita sering kali merasa kita lebih tahu dan lebih berhikmat 可 dari 是 Tuhan. 蛮有讽刺味的是，我们总是觉得我们的理解、知道胜过他。 Sehingga ketika kita ada dalam masalah pergumulan, 当我们在面临一些问题和挣扎的时候， kita berdoa untuk menuntut Tuhan. 我们祷告，其实要求神， Kita berdoa meminta Tuhan menjawab doa kita dengan cara kita. 我们要求神以我们的方式来应允我们的祷告。 Sebaliknya kalau kita tahu dia adalah penasehat ajaib, maka kita seharusnya bertanya dan berserah kepada dia. 相反的是，我知道他是奇妙执事，我向他请问他，我们把我的问题向他摆上， Dan mentaati firman-Nya untuk menghidupi kehidupan kita ini. 所以说都顺服他，顺服的话语，并且把他话语活出来。 Sudah kita seringkali juga dikuasai oleh kekhawatiran akan kehidupan kita 我 ini. 们总是在我们人生中有一些恐惧、惧怕在掌管了我们，辖制了我们， Karena kita tidak mau tunduk pada tuntunannya. 因为我们不要降服于主的带领， Kita lebih mau mengatur hidup kita sendiri. 我们更愿意自己去掌管、安排自己的人生。 Dan sebaliknya kita tidak mau mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. 相反的，我们没有完全的信靠他。 Sudah berapa sering kita dikuasai oleh kekhawatiran dan jatuh di dalam berbagai macam dosa karena kita tidak mau mempercayai Tuhan. 不少时候，因为我们困惑，我们掉在罪里，因为我们是不要信靠我们的神。 Saudara, dia adalah penasehat ajaib. 弟兄姊妹，他是奇妙的启示。 Oleh karena itu biarlah kita dalam setiap pergumulan hidup kita datang kepada dia. 维持在我们每一个的挣扎中，我们再度来到耶稣的跟前， Kembali kepada firman-Nya yang akan memberi kita kekuatan. 归回神的真道，因为神的真道能够让我们得着其力量。 Kembali kepada firman-Nya yang akan memberi kita hikmat. 归回神的真道，因为其真道能够给我们智慧。 Kembali kepada firman-Nya yang akan memberi kita kelegaan dan tuntunan bagaimana seharusnya kita menjalani 归 hari-hari 回他 kita. 的真道，因为其真道能够给我们得着释放、安息，并引导我们的生命。 Dia adalah penasihat ajaib, oleh karena itu kita mari terus mendekat kepada dia. 因为他是奇妙的模式，所以因此我们再度更靠近他，挨近他， Untuk kita bisa mengerti pikirannya, 得着明白他的心思和意念， mempercayainya dan menjalaninya dalam hidup kita. 信靠他，完全把生命向他摆上。 Begitu banyak hal yang kita tidak mengerti. 好多好的事项我 Tapi 们是 kita 没法理解的。 ketika kita bersandar kepada dia, dialah yang akan menuntun hidup kita. 当我们把一切都依靠他、仰望他，他必带领我们。 Apalagi di tengah dunia yang terus berubah dengan begitu cepat, teknologi yang begitu cepat berubah. 尤其在我们活在这个科技非常高科技的时代里，一切都在非常的迅速的变化。 Banyak hal yang tidak dapat kita pahami. 好多的事我们确实无法理解， Tapi kita bersyukur karena kita punya penasehat 可 yang 是我 ajaib. 们满心感恩，我们有一位奇妙的模式。 Yang kedua, sudah identitas Yesus dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. 对耶稣基督的身份，他就是一个蛮有全能的神。 Jadi konteks Allah perkasa ini harus dipahami pada zaman Yesaya pada waktu itu. 全能的神，是当时以赛亚时代时候他们能理解的是。 Allah yang perkasa ini bicara tentang Allah yang sanggup memberikan kemenangan di dalam peperangan. 全能的神，这当时他们的意味就是能够让他们在各种的战争中取得胜利。 Allah yang perkasa ini menunjukkan keilahian Yesus dan kuasa ilahinya yang akan memampukan kita untuk
menghadapi setiap peperangan rohani di dalam 全 kehidupan 能的 kita. 神在耶稣身上的显出他的神性，让我们从他得着能力，能够战胜一切的敌人。 Allah yang perkasa adalah Allah yang mampu memberikan pertolongan kepada kita. 全能的时候，他是有能力帮助我们的， Pertolongan yang diberikan itu bukan hanya sekedar pertolongan di dalam kehidupan jasmani kita, 帮助我们并非是指我的肉身上得着帮助， melainkan lebih dari itu adalah pertolongan di dalam pergumulan kehidupan kerohanian kita melawan dosa dan kelemahan kita. 更深的一层就是我们在属灵方面的征战，属灵方面的征战，以罪方面的征战。 Di dalam peperangan rohani bagaimana kita bisa tetap taat dan hidup di dalam kebenarannya. 在神征战的时候，我们如何能够顺服依靠我们的神？ Sudah penderitaan jasmani bukanlah hal yang penting di dalam kehidupan kita untuk diselesaikan. 弟兄姊妹，在人生中肉体上的痛苦，并非说我们必须去解决的。 Selama kita hidup di dalam kebenaran. 然而，要是我们依然活在真理中， Kalau kita melihat catatan Alkitab, begitu banyak nabi-nabi dan para rasul yang hidup dalam kebenaran dan mereka tetap hidup di dalam penderitaan. 甚至有好多记载，一些先知、一些使徒，他们活在真理中，即使他们遭受极大的肉身上的痛苦。 Artinya penderitaan jasmani bukanlah hal yang menakutkan ketika kita tetap bisa hidup di dalam 这 kebenaran. 意味着肉身的痛苦不是说让人恐惧的，倘若我们依然能活在神的真道中。 Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah peperangan di mana kita bisa bertahan hidup di dalam kebenaran itu 问 sendiri. 题是在于在一个属灵的征战中，我们能够依然活在神的真理中。 Dunia menawarkan begitu banyak hal yang menarik buat kita. 世界带来许多引人着迷的事， Hal-hal yang menyenangkan dan kenyamanan-kenyamanan hidup. 让人感到喜悦、让人感到舒适的东西。 Seringkali kita lebih memilih untuk mengejar dan mencari kenyamanan dan kesenangan itu 我们不少时候去竭力去追求这些能够让人感到舒适、舒服的东西， daripada hidup di dalam kebenaran Tuhan. 胜过我们能够活出求己活在神的真理中。 Saudara, Yesus dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. 耶稣是全能的神， Saudara, hidup kita sebagai umat Allah senantiasa ada di dalam peperangan rohani melawan dosa dan si jahat. 我们在信靠主人，我的生命就是成为一个有属灵的征战，就是与罪恶的征战。 Dan kita bersyukur ketika nubuat tentang Allah yang perkasa itu digenapi dalam diri Yesus. 我们感谢神，感谢以赛亚先知的预言，全能神已经在耶稣基督的身上得应验。 Dan saat ini kita memiliki Yesus itu dalam kehidupan kita. 这个时候，我的生命中也拥有了主耶稣基督。 Kita bersyukur memiliki Yesus yang menjamin kemenangan kita di dalam peperangan-peperangan 我们感 rohani 谢 kita. 神，主耶稣基督已经确保我们在各种的征战中必定获得全胜。 Oleh karena itu betapa pentingnya kita untuk terus hidup mendekat kepada 为 Dia. 什么非常至关重要的，我们活在我圣灵里头，要更亲近他。 Saudara, identitas yang ketiga adalah Bapa yang kekal. 那最三个的耶稣身份，就是他有永恒、富永恒的神， Dia adalah 神， Bapa yang kekal bagi umatnya. 他是对信徒们是永恒之父。 Saudara, ayat ini menjelaskan bahwa Tuhan kita bukanlah hanya Tuhan yang transenden. 这要意味着是我们的神不仅是超自然的神， Tuhan yang maha kuasa yang ada di luar sana. 是超然的神，是在那边的外边的神。 Tuhan yang ada jauh di surga di tengah-tengah segala kekuasaan dan kehebatannya. 神是在天国那边，是他在一切的全能权柄中。 Tapi identitas Yesus yang dijanjikan sebagai Bapa yang kekal itu menggambarkan Tuhan yang imanen. 那应许的这个耶稣基督的全能的神， Bukan hanya Tuhan yang transenden, yang besar yang ada di surga, tapi juga Tuhan yang hadir dekat dengan kita. 这个不仅是一个超然的神、超自然的神，乃是一个也非常亲近我们的神， Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. 乃是与我们一块儿同在的神。 Tuhan yang memiliki kedekatan dengan kita sebagai seorang Bapa bagi kehidupan 神 kita. 有一个跟我们拥有一个非常近的距离，就是成为我们的父的神。 Saudara, saya ingat beberapa waktu yang lalu ada guyonan dari mantan Presiden Gus Dur almarhum. 我想起我们过去已故的古斯都总统所说的， Dia bilang paling enak itu jadi orang Kristen katanya. 他说最好的是成为基督徒， Kenapa? 为何呢？ Karena dia paling dekat sama Allahnya katanya. 因为基督徒是最接近他的神。 Agama lain ada yang kalau manggil Tuhannya itu om gitu katanya. 有说一些宗 Ya, 教 kita tahu lah ya apa 叫他 gitu 的 ya. 神叫什么 Om 等等。
Ada lagi agama yang lain yang kalau mau panggil Tuhannya itu harus pakai loudspeaker keras-keras karena Tuhannya jauh di sana nggak denger gitu 有 katanya. 些的其他的宗教，有的他叫呼叫他的神的时候，必须通过那个扬声器，因为他的神远离他们。 Tapi orang Kristen paling menyenangkan karena manggil Tuhannya itu Bapak, dekat 然后 sekali. 基督徒是叫他的神是父啊，可见其距离是何等的接近。 Saudara, Yesus adalah Tuhan yang dekat dengan kita dan Dia adalah Bapa 弟 kita. 兄姊妹，耶稣是跟我们的距离是很近，因为他是我的父神。 Sebagai Bapa, Dia punya kemampuan untuk melindungi kita. 作为父，他有能力去保护、庇护我们， Melindungi kita dari segala hal yang membahayakan 保 kehidupan 护我 kita. 们远离一切凶恶。 Sebagai Bapa, Dia punya kemampuan untuk memelihara 他 kehidupan 有 kita. 父是他能够兼顾我们的生命， Oleh karena itu, saudara, kita tidak perlu khawatir akan kehidupan kita ini. 为此我们对我们的人生不需要担忧。 Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita butuhkan karena kita punya Yesus yang adalah Bapa yang bertanggung jawab untuk 我 memenuhi 们需要我 kehidupan 们 kita. 生命中所需要的，为生命中所需要的发愁，因为我们的耶稣是我们的父，他父神，他知道我们的需要。 Saudara, saya seringkali bilang kepada teman-teman dan juga kepada anak saya, 我常常对我的朋友说到，甚至对我的子女们说到， Tuhan itu adalah Bapa yang selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. 我们的神是父，他总是满足我们一切的需要。 Tapi kalau kamu selalu merasa kebutuhanmu tidak dicukupi, 若是你总是觉得你的需要没法得着满足的话， maka mungkin apa yang kamu anggap kebutuhan itu bukanlah kebutuhan. 也许你所认为的需要，确实并非你的需 Itu 要， hanyalah keinginan. 这就是你的一种想要的意念。 Tapi kalau itu kebutuhan, Tuhan pasti akan cukupkan 如 karena 果 Dia Bapa 是你 kita. 的需要，我们在天上父神，他必然会满足你。 Sudah tahun 2004 saya memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan dan kemudian masuk ke seminari. 那2014年，我想离职，进入神学院。 Waktu saya masih bekerja di perusahaan, saya dapat mobil dinas, mobil Honda Accord. 当时还在我在职场，当时我有一个公司给我配一辆车是阿国汽车。 Kemudian diganti sedan yang baru lagi dan waktu saya menyerahkan diri, kemudian mobil itu harus dijual untuk biaya studi. 那么因为 Karena 我 sama perusahaan diberikan 我 ke 要到神 saya. 学学习，那么这辆公司给我提供的车，我必须把它卖掉，为了我学神学的时候的 Satu 经 hari 费。 di masa studi saya pergi ke Jakarta karena ada undangan dari seorang teman. 一回因为有一个邀请，我到雅加达来， Saya sudah jual mobil sedan itu, saya ganti sebuah mobil yang sederhana, mobil Avanza tahun lama begitu. Dan saya ke Jakarta naik mobil itu. 我把品牌的轿车卖掉，换了一个阿凡莎比较普通的车子。 Waktu saya keluar dari rumah teman saya lagi menuju ke satu perjalanan di Jakarta, di depan mobil saya ada sebuah mobil Accord baru. 当我走出我朋友家时候，就是开车时候，在我的车前有一辆新的阿国车， Warna putih yang bagus sekali. 摆设的非常的漂亮的车子。 Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan semestinya mobil saya seperti itu, bukan seperti ini. 我说主啊，我理所应该我的车子是像前面那辆车，不是像现在我开着的车子一般。 Tapi waktu itu Tuhan berbicara kepada saya, dia bilang gini, apakah kamu membutuhkan? Kalau kamu butuh, aku pasti berikan, kata Tuhan. 主在说到你真的需要一个车子这样的车子吗？若是你需要的话，我会给你。 Dan waktu itu saya menangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya, karena saya tahu saya tidak butuh. 我当时 Yang saya butuhkan yang seperti ini yang Tuhan berikan, dan 当 itu 时 cukup buat saya. 我哭了，我说主啊，我知道我其实不需要这种，现在我使用的车子是我需要的，主已经满足了我。 Sudah Tuhan itu Bapak kita, dia tahu segala kebutuhan kita. 我们的主是我们的父，他知道我们生命中一切的需要。 Dia Bapak yang dekat dengan kita sebagai umatnya. 他是一个非常靠近的信徒们的父啊。 Dia adalah Bapak yang memiliki otoritas di dalam kehidupan kita sebagai Hasil- anak-anaknya. 作为我们的子女们，他拥有生命的权柄。 Dia adalah Bapak yang memiliki kemampuan untuk melindungi, memelihara, dan menyayangi kita sebagai 他拥有 umatnya. 能力去保护我们，去庇护我们，去眷顾我们，去疼爱我们。 Dan ayat ini dikatakan dia adalah Bapa yang kekal. 这节经文说他是永恒的父， Artinya sudah bahwa kebapaannya untuk kita adalah bersifat abadi, bersifat kekal. 至于在永恒的父，他的起性啊，就是永永远远的。 Dia tidak hanya menjadi Bapak kita pada waktu kita baik-baik saja. 他不会说当我们好的时候，处境好的时候，他成为了父。
Tapi dia juga menjadi Bapa kita pada waktu kita terpuruk, bahkan pada waktu kita jatuh di dalam keberdosaan 当我 kita. 们在逆境时候，甚至在掉在最坑里的时候，他依然是我们的父啊！ Dialah Bapa yang akan mengulurkan tangannya untuk menolong kita. 他必定向我伸出他的恩手去救 Saudara 助 kita 我们。 seharusnya nyaman bersandar kepada Dia 我 sebagai 们 Bapa 理所 kita. 应该我是感到是非常安稳，要是我们常常依靠他。 Saudara, yang 仰望 keempat adalah Dia Raja Damai. 第四个，他的这个属的身份就是和平君王。 Saudara, dalam bahasa Ibrani Raja Damai ini dikatakan Sar Shalom. 在希伯来文说，Shalom。 Shalom itu sudah bicara bukan hanya sekedar damai di mana tidak ada konflik. 那么这个沙龙的平安，并会说这个平安就没有任何冲突在里头了。 Tapi Shalom itu bicara tentang sebuah keutuhan. 那么这个沙龙是传到是一个非常完备的平安， Bicara tentang kesejahteraan. 谈到关乎我们需要的那种平安， Bicara tentang ketenangan batin. 我内心的安静和安稳， Bicara tentang keharmonisan relasi. 关乎我们人际间的关系的和谐和睦。 Saudara, Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat memberikan damai yang sejati itu di dalam kehidupan 所 kita. 以说，基督是唯一的能够为我们的生命中提供的和平平安的君王， Bukan hanya damai di dalam diri kita, 不仅是在我们本身方面的平安， tapi juga damai dalam interaksi kita dengan ciptaan Allah yang lain. 然后与其他神所造的物都有 Tuhan 那种 Yesus 的 menjadi 相和 sumber 好的关系。 damai yang mendamaikan kita dengan Allah. 耶稣是平安的源头，就是让我们与父神和好的。 Saudara, kita tidak akan pernah memiliki damai dalam hidup kita kalau relasi kita dengan Allah tidak 假 dipulihkan. 如我们与父神的关系里面得着恢复，我们在人生中是没办法有真正的平安。 Oleh karena itu Yesus datang untuk memulihkan relasi kita dengan Allah sebagai persyaratan utama damai itu ada dalam kehidupan 耶稣 kita. 来到这个世界，让我们一直与父神的关系得到恢复和好，这是我们首要的条件。 Saudara, Yesus memberikan damai itu supaya kita juga berdamai dengan diri kita 耶 sendiri. 稣赐我们平安，让我们与自己本身也有平安。 Saudara, ketika Yesus hadir, Yesus memberikan makna yang baru tentang siapa diri kita. 耶稣的临在，让我们知道一个生命的意义，我们到底是谁？ Dia mengingatkan bahwa kita adalah ciptaan Allah yang mulia, yang sudah jatuh dalam dosa, tapi yang tetap dikasih dan ditebus kembali oleh 他 Yesus. 是提醒我们，他是被有荣耀里造出来的，即使我们已经掉在罪坑里。 Sudah apapun kondisi kita, kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Kristus. 无论我们处在任何的处境条件之上，我是一群被神疼爱的群体。 Kita adalah orang-orang yang berharga karena Kristus sudah memberikan darahnya buat kita. 主的宝血已经为我们洒下，我们是在他的眼里是非常珍贵和宝贵。 Yesus Raja Damai itu mendamaikan kita dengan diri kita supaya kita tidak menjadi seorang yang minder. 耶稣给我们赐用平安，让我已经有平安，以自己平安，好让我们不会成为一个自卑的人， Tidak menjadi orang yang rendah diri. 我们反而是成为谦卑的， Dan juga tidak menjadi orang yang sombong yang ingin mengharapkan pengharapan lebih karena Kristus 也 sudah 不成为 memberikan 高 penghargaan 傲 itu bagi 自 kita. 负的人，因为神已经把这一切都赐给了我们。 Dan Yesus juga memberikan kita damai bukan hanya dengan diri kita, tapi juga damai dengan sesama kita. 他赐给的平安，不仅是我们以自己为己平安，而以其他以彼此也有平安。 Saudara, kalau kita punya relasi yang baik dengan Kristus, 若是我们与基督有和好的关系， maka kita juga akan dipulihkan relasi kita dengan orang-orang di 那么 sekeliling 我们 kita. 跟我们周遭人的关系也能够得着修复。 Sudah bayangkan kalau hidup ini sudah banyak masalah dan kemudian kita tidak punya damai dengan orang-orang di sekeliling kita. 在我们生活中有太多的问题，若是我跟周遭人也没有和平的那种该有的 Bukankah 关 hidup 系， kita menjadi lebih berat? 那么我们生活将来得 Yesus 更重。 memberi kita damai supaya kita bisa berdamai dengan orang-orang terdekat di dalam keluarga kita. 耶稣已经把平安赐给我们，让我们周遭和家庭的人都有平安。 Sudah mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan di dalam kehidupan keluarga kita. 也许在当中，在我们家庭中有一些极重的挣扎。 Yesus hadir untuk memberikan damai di dalam keluarga kita. 耶稣的临在赐给我们平安，让我们的家庭也有真正的平安。 Jangan putus asa, jangan menyerah. 不要绝望，
更不要放弃。 Karena Yesus Raja Damai itu akan memberikan damai bagi keluarga 因为 kita. 和平君王的耶稣即将把他平安赐给我们。 Mungkin kita juga punya pergumulan di dalam relasi kita dengan rekan-rekan kerja kita, dengan rekan-rekan 因为在 pelayanan 职 kita. 场方面，在同工方面、同事方面，在有人际关系方面，我们也有一些问题。 Jangan menyerah, tetaplah kembali kepada Tuhan. Mintalah nasihat dia sebagai penasihat ajaib dan dia juga akan memberikan damai di dalam 我们为此不 kehidupan 要 relasi kita. 不要放弃，不要绝望。我们在归回我们主耶稣基督，他是我们的奇妙的知识，他是和平的君王，他并会把这些东西赐给我们。 Dan Yesus Raja Damai juga mendamaikan kita dengan alam semesta di lingkungan kita 耶稣 ini. 这和平君王也把这种平安，让我们以宇宙万物得着和谐平安。 Dia akan menuntun dan menolong kita untuk kita menjadi penata layan ciptaan Allah ini dengan benar. 他引导我们，所以他会被制造的成为一个和平好的管 Sudah, 家。 cerita nubuatan ini adalah sebuah janji pengharapannya memanggil umatnya kembali kepada Kristus. 这个是预言，是充满了有盼望的应许，让他的信徒们再归回主耶稣。 Bagi bangsa Yehuda pada waktu itu, janji nubuatan ini masih sebagai sebuah janji. 那对当时的犹太人，这个应许依然是一个应许。 Tapi bagi kita saat ini kita bisa melihat nubuatan itu menjadi sebuah nubuatan yang sudah digenapi di dalam diri Kristus. 那么对我们来说，那时候的应许已经在我们主耶稣的身上得应验了。 Pertanyaannya apa yang harus kita lakukan setelah kita mengerti cerita nubuat ini? 问题是在于，当我们晓得了、知道了这个故事预言后，我们该怎么办呢？ Mungkin saat ini di antara kita sedang ada di dalam pergumulan hidup yang berat. 也许在我当中，我们面临着生命和生活的挣扎。 Soalnya kita tahu sejak pandemi COVID sampai hari ini kondisi banyak berubah. 我们知道，从疫情前到疫情后，我们一切的周遭的处境是有极大的变化。 Kondisi negara kita juga tidak sedang baik-baik saja. 我们的国家现在也处于不太好的状态， Masalah ekonomi terus meningkat akhir-akhir ini. 经济的问题还是成为可以 Oleh 说 karena 是 itu, 逐日挣扎的问题。 Mungkin di antara kita ada yang sedang dalam pergumulan-pergumulan kehidupan kita. 也许我们当中在我们生活中也有面临一些挣扎。 Saya melayani di sekolah melihat begitu banyak pergumulan keluarga-keluarga, ada KDRT, ada perceraian, ada kehidupan anak-anak yang membawa problem di dalam keluarga. 在服侍在学校的一段生涯中，看到在家庭中的一些挣扎、家庭的暴力，还有一些孩子们的问题， Ada pergumulan dalam kesehatan dan begitu banyak pergumulan yang lain. 还有他们为他们的健康挣扎，还有许多的挣扎。 Tapi firman Tuhan hari ini menuntun kita untuk kita kembali melihat kepada Yesus, Terus anak yang dijanjikan yang telah lahir itu. 今天上午神的话在这引导我们，已经赐给我们爱子，这个爱子是充满了应许盼望的。 Nubuat itu telah digenapi dalam diri Yesus. 那么这些的预言已经在我们的主耶稣身上得应验了。 Pengharapan itu sudah nyata di depan hidup kita. 这个盼望已经在我们生命中已经成为真实的盼望。 Oleh karena itu datanglah kepada Tuhan di tengah pergumulan kita, jadikan dia jawaban bagi pergumulan hidup 为 kita. 此，在我们的各种的挣扎中，我们来到主的跟前，我们在寻找，因为唯有在主的身上得着祈祷。 Kalau ada di antara kita yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hari ini firman Tuhan menegaskan kepada Anda. 然后说，在当中还有没有真正的信主的弟兄姊妹们？ Anda membutuhkan Yesus. 你们确实需要主耶稣。 Bagi kita yang sudah percaya kepada Yesus, kita diingatkan kembali dalam pergumulan hidup yang berat, kita punya pengharapan. 针对我们已经信主的时候，当我们面临挣扎的时候，我们在主里，我们有盼望。 Jangan menyerah, jangan putus asa. 不要放弃，更不要绝望。 Jadi jika nubuat yang diberikan 700 tahun sebelum Yesus dan digenapi pada zaman Yesus dan kita hidupi sekarang ini, 在耶稣为诞生前700年前的预言，到现在我们在活在耶稣身后， kita lihat ceritanya terjadi sampai hari ini, 我们看到这个故事直到今天， maka kita harus percaya bahwa semua nubuat dan firman Tuhan yang lain juga pasti akan digenapi. 我们深信所有圣经的预言必一一的应验。 Setiap kebenarannya tidak akan pernah salah dan marilah kita beriman dan mentaati. 神出来的真理从未错过的，我们来吧，好好的顺服顺从。 Dan jika kita tahu bahwa Yesus adalah jawaban bagi pergumulan kehidupan kita dan jawaban pergumulan bagi banyak orang yang lain. 若是我知道，在我们生命的挣扎跟众人挣扎中，耶稣是唯一的答案的话， Kita juga memiliki kerinduan untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang lain yang 我 membutuhkan. 们理所应该也是一种渴望、渴慕把神的话语、把耶稣
传给他人。 Masa Natal ini menjadi satu kesempatan momen yang indah bagaimana kita bisa membawa nama Yesus, membawa pribadi Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal 圣 Dia. 诞节成为一个良好的时机时刻，把耶稣这个名字、这词是让他更多人知道。 Mari terlibat di dalamnya supaya orang lain pun dapat memperoleh jawaban pergumulan hidupnya di 让 dalam 我们 diri 好好 Yesus. 的把这些的传出去，让很多人在他们的生命中得着其该得着的答案。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Tuhan, hamba-Mu berhenti menyampaikan, menguraikan kebenaran firman-Mu. 主啊，你的仆人已经停止传讲你的话语了。 Tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus tidak akan pernah berhenti berbicara kepada setiap 可 kami. 是仆人深信圣灵还将继续把话语传出去。 Karena itu tolonglah Tuhan setiap kami baik jemaat-Mu maupun hamba-Mu sendiri. 求主帮助所有的在座的弟兄姊妹们，也包含你的仆人， Supaya senantiasa dapat mengerti dan memahami kebenaran-Mu ini dengan baik. 让我们总是好好的理解神的话语， Dan menghidupinya di dalam kehidupan kami. 并且在我们的生活中活出来。 Menyerahkan hidup kami kepada Engkau ya Tuhan. 我们把这生命向您摆上， Sebagai penasehat ajaib. 成为我们唯一的奇妙测试。 Allah yang perkasa. 我们全能的神， Bapa yang 我 kekal. 们永恒的父， Dan Raja damai. 我们和平的君王， Yang menjadi jawaban atas kehidupan 成 kami. 为我们生命中的唯一答案。 Terima kasih Tuhan. 感谢我神， Berkati jemaat-Mu di tempat 似 ini. 乎在座的弟兄姊妹们， Untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. 要继续在神的爱里成长。 Demi nama Tuhan Yesus kami 奉靠 berdoa. 我主耶稣宝贵的名，我 Amin. 们祷告，阿门。 Tuhan berkati. 神赐福在众弟兄姊妹。